Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan, Nur Azam Dahlan, Abu Auni, Maimuna Kunjawa, Razali bin Bakar, Kak Long, Tok Fan, Maira May, Suhaila Muhammad Yusof, Nuriza Idrus, Yah Fauzia, Azman Man. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada saudara Faris Mispa dan semua yang hadir pada pagi yang mulia ni. Maafkan saya baginda dari perubahan tajuk Dr. Nazia bagi mereka yang memiliki kitab Adab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran oleh Al-Imam Nawawi, maka boleh lihat pada muka surat 42. Ya, kitab yang sangat mulia, yang sangat wajar untuk kita baca, kita miliki ini karya Al-Imam Nawawi pada menyatakan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran Karim. Kadang-kadang dalam kehidupan ni banyak orang bertanya tentang isu bolehkah wanita yang haid membaca Al-Quran sedangkan dia selalu baca surah Al-Mulk sebelum tidur contohnya. Kalau seorang itu mengalami kerasukan, boleh tak kita bacakan untuknya ayatul kursi padahal seorang perempuan, seorang ustazah itu dalam keadaan uzur? Maka inilah soalan-soalan dijawab oleh kitab yang bertajuk At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran yang telah kami terjemahkan dalam bahasa Melayu buat pertama kali di Telaga Biru ni. Karya Imam Nawawi. Baik. Tajuk ke muka surat 42. Apakah hukum mengambil upah mengajar Al-Quran? Berkenaan mengambil upah kerana mengajar Al-Quran, kata Imam Nawawi rahimahullah, para ulama berbeza pandangan. Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi menukilkan larangan daripada sekumpulan ulama bahawa tidak boleh mengambil upah kerana mengajar Al-Quran, antaranya Az-Zuhri dan Abu Hanifah. Beliau turut menukilkan daripada sekumpulan lain yang mengharuskannya jika guru itu tidak meletakkan upah sebagai syarat. Ini juga merupakan pendapat Al-Hasan Al-Basri, Asy-Sya'bi dan Ibn Sirin. Manakala Atha, Malik, Syafi'i dan ulama lain berpandangan ia adalah harus. Jika guru itu meletakkan upah sebagai syarat dan mengambil bayaran dengan cara yang betul, maka harus dinyatakan kerana ia warid dalam banyak hadis yang sahih. Ya, kami sah HMS, ahlan wa sahlan. Hanan Salihah, Nur Azni, Suzy Daniel. Jadi dalam bab menceritakan hukum mengambil upah bagi orang mengajar Al-Quran. Macam contoh pada hari ini kita hantar anak kita mengaji atau kita panggil ustaz datang ke rumah, ustazah datang ke rumah. Hukum yang tepatnya adalah keharusan membayar kerana ada banyak bukti yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Tibyan ini sebagai contohnya. Jadi kalau kita tidak membayar mereka, daripada mereka nak dapat kehidupan. Jadi kalau seseorang itu sudah berada pada level kecukupan, dia memang orang berada. Kalau kita perhatikan mazhab Abu Hanifah sebagai contohnya, kerana Abu Hanifah adalah seorang businessman, maka kehidupannya bergantung pada perniagaan beliau. Apa yang disampaikan di masjid dengan kuliah-kuliah itu, dia tidak memerlukan sebarang bayaran kerana dia sudah pun mandiri, orang Indonesia kata, sudah kecukupan, sudah ada pendapatan tetap. Tapi bagi orang kebanyakan mungkin itulah cara mereka mendapat kehidupan. Maka jangan kita nafikan, tuan-tuan yang mulia sekalian. Ada kalangan ulama yang melarangnya berhujah dengan hadis Ubadah bin As-Samit bahawa beliau mengajar Al-Quran kepada seorang lelaki di kalangan Ahlu Sufa. Kemudian lelaki itu menghadiahkan sebuah busur kepadanya. Lalu Nabi SAW telah bersabda kepada Ubadah bin As-Samit ini, in saraka an tutawaq biha tawqa minan nar faqbalha. Kalau engkau suka disarungkan dengan belenggu api neraka disebabkan upah yang kau ambil itu, maka ambillah ia. Jadi sebuah hadis yang masyhur, riwayat Abu Daud dan lain. Kumpulan yang melarang ini juga berhujah dengan banyak asar daripada para salaf. Asar ni maknanya pendapat, kata-kata yang datang daripada para salafus salih. Namun ulama yang mengharuskan memberi dua komentar kepada hadis Ubadah tadi, yakni pembelajaran ilmu hadis. Ini menariknya karya Al-Imam An-Nawawi kerana beliau sentiasa menyulamnya dengan hadis. Setiap kali bahasan yang dikemukakan, kerana Al-Imam An-Nawawi adalah seorang yang faqih lagi muhaddis. Muhaddis yang faqih. Jarang kita dapat lihat seseorang yang menguasai kedua-dua bahagian.
Ramai orang alim di muka dunia ni, ramai orang alim, tapi orang faqih adalah orang yang dapat selesaikan masalah. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan ya. Satu peristiwa yang berlaku pada zaman terdahulu, pada zaman para ulama hadis sedang berbincang-bincang, seperti Sufyan bin Uyainah, seperti Sufyan As-Sauri. Mereka ini berbincang dalam isu datangnya seorang perempuan mengemukakan pertanyaan bahawa beliau punya sebuah telaga perigi, apalagi panggil sumur. Maka telaga tersebut tiba-tiba seekor ayam jatuh ke dalam telaga tersebut. Jadi air yang ada dalam telaga itu apa hukumnya? Maka para ulama hadis ini pun bincang-bincang, tak jumpa jawapan. Perempuan itu datang bertanya, bagaimana hukumnya Tuan Guru? Pertanyaan saya tadi, ayam jatuh dalam telaga, najis ke tidak air telaga tersebut? Maka ulama hadis ini berkata, kenapa tak tutup, kenapa tak jaga ayam baik-baik? Mereka tak ada jawapan. Ini adalah para muhadis, orang-orang alim, tapi mereka memahami, tapi yang mencari jalan keluar, mereka tak jumpa jalan keluar. Tiba-tiba tampillah di situ Abu Thawr. Abu Thawr ni seorang ulama mazhab Hanafi, seorang murid Abu Hanifah. Maka ahli hadis yang alim ini pun menjemputnya hadir. Memang Abu Thawr ada sedikit persoalan yang timbulkan. Itu perempuan ni bertanya, ayamnya jatuh ke dalam perigi, apa hukum perigi tersebut? Airnya mutanajis ke, musta'mal ke, mutlak ke? Abu Thawr menjawab dengan mudah, kalau air itu maduna al-qulatain, kalau kurang daripada 2 qullah, maka sah ia jadi najis. Kalau ia lebih daripada 2 qullah, kita lihat 3 perkara, sama ada warna, bau dan rasa. Warna, bau dan rasa. Kalaulah warnanya berubah, maka ia najis. Kalau warnanya tak berubah tapi baunya berubah, maka ia najis. Kalau warnanya, baunya tak berubah tapi rasanya berubah, maka ia najis. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Jalan Yusuf muka surat ke 42 dan 43 lanjutan daripada diskusi kita yang lalu. Maka nampaknya Abu Thawr adalah seorang faqih yang menyelesaikan masalah, sedangkan ahli hadis tak selesaikan masalah. Iaitu dia berkata, kenapa tak tutup telaga, kenapa tak jaga baik, kenapa ayam tu dilepaskan dari reban? Orang bukan tanya perkara sebelum berlaku, orang tanya sekarang dah berlaku. Nampak tak tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Pada hari ini, alangkah banyaknya masalah yang berlaku, tapi penyelesaiannya tidak tepat. Jadi kita dalam hidup ini perlu jadi orang yang bijak lah, bukan bijak sana saja, bijak sini juga, menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku. Jadi kata Imam Nawawi, berdasarkan hadis-hadis ini, kalau dinilai pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, kata beliau, hadis yang mengatakan larangan untuk mengambil upah daripada mengajar Al-Quran seperti berlaku pada Ubadah bin As-Samit, iaitu Nabi telah mengatakan kepadanya, nanti engkau akan dikalungkan dengan kalung dari neraka. Kata Imam Nawawi, hadis ini hadis yang lemah kerana terdapat kritik pada sanadnya. Tengok. Dan yang kedua, Ubadah mengajar Al-Quran secara sukarela, maka dia tidak berhak menerima sesuatu. Kemudian beliau diberi hadiah secara imbalan, namun beliau tidak berhak mengambilnya. Berbeza dengan orang yang menetapkan charge upah sebelum proses mengajar. Jadi ini yang dimaksudkan, kalau hadis itu sahih sekalipun, kalau dia menetapkan upah, itu yang tidak dibolehkan. Tapi kalau orang bagi hadiah, maka ambillah. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah, ini adalah pandangan Imam Nawawi. Setiap kali bila mengemukakan satu perkara, beliau datangkan hujah jawapan. Apa dia mizah akmah? Tengok Abu Thawr. Baik, terima kasih. Tuan-tuan, seterusnya bab yang menyatakan hukum melihara dan banyakkan bacaan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, penghafaz Al-Quran perlu memiliki bacaan dan banyakkannya. Golongan salafus salih mempunyai berbagai kebiasaan pada kadar mereka mengkhatamkan Quran. Ibn Abi Dawud meriwayatkan daripada sebahagian salafus salih bahawa mereka mengkhatamkan Quran sebanyak sekali dalam setiap 2 bulan ataupun sebulan. Ada juga kalangan mereka yang mengkhatamkannya sebanyak sekali pada setiap 10 hari. Dan ada yang mengkhatamkannya setiap 7 hari. Ada yang mengkhatamkannya pada 8 hari. Ini adalah mutafawitun. Maknanya para salafus salih ni berarti keturunan para sahabat yang merupakan tabi'i, para ulama, kurun-kurun yang awal dalam Islam, boleh kita anggap kurun 1, 2, 3. Ini merupakan dipanggil sebagai salafus salih. Salafus salih ini adalah orang-orang salih. Jadi mereka adalah satu mazhab, mereka adalah satu zaman yang telah berlalu. Mereka bukannya mazhab. Mereka adalah waktu yang terdahulu, yang awal daripada Islam. Dengan sebab itu, kalau seseorang berkata saya mazhab salafi, ini kurang tepat. Salafi bukannya mazhab. Salafi adalah satu
kurun yang telah berlalu, satu waktu di awal Islam dahulu yang telah berlalu. Dan setiap kita merupakan golongan salafi sebenarnya. Sama ada tuan-tuan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, tuan-tuan beriqtida, beruswah kepada ulama-ulama yang hidup pada kurun-kurun yang awal. Jadi setiap kita merupakan salafi. Jangan kita salah faham mengatakan salafi ini orang ikut hadis, dia je salafi. Ini tak betul tuan-tuan. Salafi bukannya mazhab, ia hanyalah merupakan satu kurun yang telah berlalu. Semua ulama mazhab yang empat ni adalah salafi sebenarnya. Baik. Jadi beliau turut meriwayatkan daripada sebahagian yang lain bahawa mereka mengkhatamkan Quran pada setiap 6, 5 dan 4 hari. Ramai juga yang mengkhatamkannya pada setiap 3 hari. Ada juga yang melakukannya pada setiap 1 dan 2 hari. Malah ada juga yang khatam sebanyak 2 dan 3 kali dalam sehari. Malah ada di kalangan mereka yang khatam sebanyak 8 kali, 4 kali waktu malam dan 4 kali pada waktu siang. Allahu Akbar. Kalau kita pakai hukum akal kita, memang kita lihat tak munasabah tuan-tuan. Kita baca surah Al-Kahfi semalam hari Jumaat pun dah dekat setengah jam. Macam mana mereka boleh baca 4 kali sehari ataupun 8 kali sehari, 4 kali siang, 4 kali malam? Tuan-tuan, ini isu ada berkaitan dengan keberkatan tuan-tuan. Keberkatan waktu. Dan kita pun dapat merasai keberkatan waktu dalam hidup. Ada seorang hari cuti macam ni, banyak benda dia boleh buat. Dia boleh uruskan ayah ibu dia boleh baca Al-Quran, dia boleh pergi ziarah teman, dia boleh mengajar anak-anak, dia boleh sembahyang sunat duha sampai 8 rakaat, dia boleh sembahyang qabliyah ba'diyah, dia juga boleh menulis, dia banyak benda dia buat satu hari. Sementara ada seorang yang hari itu berlalu, menjelang petang dia pun termenung, termanggu-manggu, fikir apa aku buat pada hari ini. Jadi tuan-tuan, ini isu keberkatan dalam hidup sebenarnya. Jangan kita meragui perkara ini, kerana saya punya tuan guru ketika di Madinah dahulu bercerita bahawa gurunya boleh mengkhatamkan Quran daripada lepas asar, daripada lepas zuhur hari bulan Ramadan itu sampai ke maghrib dia khatam Quran. Bacaannya bacaan penuh kelancaran. Seolah-olah memang sebenarnya Allah telah menjadikan waktu itu berkat untuknya, dan keberkatan itu tak dinikmati walaupun orang itu duduk di sebelahnya. Orang lain walaupun orang lain itu duduk di sebelahnya. Ya. Benar, seperti Nabi kita SAW telah pun digerakkan dari Mekah ke Masjid Aqsa dan naik ke langit yang tinggi dan pulang pada malam yang sama kurang daripada berapa jam. Maka itu adalah kuasa Allah, kerana waktu adalah milik Allah, dan Allah SWT mampu untuk menjadikan ia berkat pada seseorang yang tidak diberkati pada orang lain. Gitu tuan-tuan ya. Baik, sebelum terlupa saya nak mengalakkan tuan-tuan mengamalkan satu sunnah. Kami di Telaga Biru ada buat satu minyak habatus sauda yang namanya Birkah Habatus Sauda. Jadi minyak ini kami sedang buat satu promosi dalam bulan Maulid Rasul ini. Yang dikatakan bulan Maulid ini, tuan-tuan beli 3, kami bagi hadiah 1. Ya, dan dapat hadiah lagi sebuah buku yang bertajuk Nama-Nama Rasulullah SAW. Buku yang berharga RM35 ini dikarang oleh pengarang bestseller Ustaz Ahmad Adnan Fadil, yang menulis tentang kenali Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, satu buku yang ensiklopedia kehidupan Nabi yang sangat lengkap daripada Syama'il Muhammadiyah. Ini pengarang yang sama. Jadi tuan-tuan memiliki habatus sauda ni sebanyak 3 botol. Kami hadiahkan 1, dapat lagi sebuah buku tajuk Satu-Satu Nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama yang Allah panggil baginda dalam Al-Quran. Nama-nama Nabi seperti Raufur Rahim yang Allah pinjamkan daripada namanya Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sebagai menunjukkan keunggulan kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya tunjuk tuan-tuan cara makan ni. Ni pagi-pagi makan 2 biji seperti ni, nampak? Tak ada proses seperti ni. Kalau anak kita sesama masih menyusu sebagai contohnya, kita boleh buka ni, potong ke dan sapukan pada tempat susu supaya anak kita minum, sebab ada puting dan sebagainya, supaya anak kita minum, mudah-mudahan sembuh daripada sesama. Kerana Nabi menjanjikan bagi mereka yang makan habatus sauda, biji hitam ini, penyembuh pada semua penyakit melainkan kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nak kunyah pun boleh tuan-tuan ya. Jadi dapatkan, tuan-tuan boleh lihat di bawah ada jualan ini berlaku, tuan-tuan boleh order Pak Habatus Sauda Barakah. Projek namanya Birkah. Birkah ni makna barakah lah keberkatan. Kolam, lautan, keberkatan insya-Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita menjadi lebih sihat dengan mengamalkan Habatus Sauda.
Baik, kembali kita kepada perilaku dan kaedah para sahabat dalam mengkhatam Al-Quran ini. Saya dah sebutkan tadi, ia merupakan keberkatan yang Allah beri kepada sesetengah orang yang tidak diberikan kepada yang lain. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di antara individu yang dapat mengkhatam Al-Quran sebanyak sekali dalam sehari adalah Uthman bin Affan radhiyallahu an, Tamim ad-Dari radhiyallahu an. Ini merupakan seorang sahabat yang berasal daripada agama Kristian masuk Islam, namanya Tamim ad-Dari radhiyallahu an. Dan Nabi telah memberikan kepada Tamim ad-Dari ini sebuah kawasan yang masih lagi dimiliki oleh keturunannya dekat Palestin. Ya, nanti tuan-tuan kalau cuaca baik, suasana baik, pandemik berakhir, kita doa pada Allah banyak Nanti tuan-tuan nak travel ke Palestin, marilah ikut Zahran Travel. Saya tunjukkan tuan-tuan di manakah tanah yang Nabi beri kepada Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu di Palestin ini, tuan-tuan ya. Tamim ad-Dari ini punya cerita banyak dalam Islam. Beliau menceritakan hadis tentang Jassasa, iaitu haiwan yang akan muncul di akhir zaman yang beliau lihat bersama dengan Dajjal di satu kepulauan. Tamim ad-Dari juga merupakan sahabat yang Nabi ceritakan bagaimana orang Kristian menyembah padri-padri mereka. Ini sahabat punya peranan besar dalam Islam sebelum dan selepas Islam. Jadi Sa'id bin Jubair juga mengkhatamkannya setiap sehari. Mujahid, Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi dan lain-lain. Manakala yang dapat khatam Quran 3 kali sehari adalah Sulaiman bin Itr, seorang hakim di Mesir pada zaman pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Abu Bakar bin Abu Dawud meriwayatkan bahawa beliau khatam Quran sebanyak 3 kali setiap hari. Abu Umar Al-Kindi pula meriwayatkan dalam kitabnya Qudha Misr bahawa beliau khatam sebanyak 4 kali dalam sehari. Ini isu keberkatan. Keberkatan Allah berikan kepada mereka yang mempunyai kualiti tertentu. Itu sebab antara doa Nabi kita SAW yang Nabi anjurkan kita untuk baca, ya, bagaimana doa Nabi kepada Anas Malik, Allahumma akthir mali wa waladi wa wasi'li fi dari wa barik li fi ma a'taitani. Ingatkan doa ni kan? Ya. Tamim ad-Dari, bukan Tamim Mantari, Tamim ad-Dari, betul kan? Tamim Mantari dekat Palestin. Betul kan ejaan tu? Saudah. Tamim ad-Dari. Tamim Tamimi, Tamim ad-Dari. Okey. Jadi kalau kita lihat, inilah dia keberkatan yang Allah berikan kepada mereka. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, antara doa Nabi supaya kita dapat keberkatan dalam hidup, Allahumma akthir mali wa waladi wa wasi' fi dari wa barik li fi ma a'taitani. Ya Allah, perbanyakkan untuk aku keturunan aku dan harta bendaku, luaskan aku pada rumahku, berkatilah aku pada semua kurniaan-Mu kepadaku termasuk waktu. Ini doa Nabi kepada sahabat yang mulia namanya Anas bin Malik radhiyallahu an, yang akhirnya umurnya panjang, dapat khatam Quran selalu, kumpulkan anak-anak untuk mendengar khataman Qurannya dan berdoa untuk mereka seperti yang disebut dalam Syiar Alamin Nubala. Dan Anas bin Malik juga merupakan antara sahabat Nabi yang paling kaya di kalangan Ansar. Baik ya. Kata Syekh Saleh Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu, aku mendengar Syekh Abu Osman Al-Maghribi berkata bahawa Ibnul Katib khatam Quran sebanyak 4 kali pada waktu siang dan 4 kali pada waktu malam. Inilah jumlah terbanyak dalam sehari yang sampai pada pengetahuan kami. Ini Al-Imam An-Nawawi seperti yang telah saya sebutkan merupakan seorang ahli hadis. Dia tidak mengemukakan cerita-cerita dongengan daripada penipu lara. Jadi cerita-ceritanya bersanad dan disiplinnya sangat teliti dalam pengambilan penceritaan itu. Kita bila dengar cerita begini, janganlah kata tak masuk akal, tak logik. Memanglah tuan-tuan, kerana isu keberkatan ni bukan isu logik. Ya, isu anugerah daripada Allah. Datuk nenek moyang tuan-tuan juga merupakan orang yang berkat hidupnya. Walaupun dia tidak punya wang, tapi membesarkan tuan-tuan, jumlahnya ramai. Adik-beradik sampai 10-12 orang, semuanya jadi manusia. Manusia pada ini punya anak seorang dua pun tak mampu nak kontrol. Apa itu tuan-tuan? Tuan-tuan nak jawab apa tu? Ini keberkatan bukan? Keberkatan berlaku pada tuan nenek moyang kita. Mereka boleh bangun malam, bertahajud siang, membanting tulang di sawah padi, di bendang, tapi punya waktu yang berkat waktu malam untuk tahajud. Kita pada ini bekerja di bilik aircon, semuanya tersedia, tapi nak bangun sembahyang 2 rakaat pun payah. Allah, saya lah tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi ini isu keberkatan, jangan kita ragui. As-Sayyid Al-Jalil Ahmad Dawraqi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Mansur bin Zadan, seorang ahli ibadah di kalangan tabi'in, bahawa beliau khatam Quran di antara waktu Zuhur dan Asar dan mengkhatamkan juga di antara Maghrib dan Isya. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Waktu Maghrib dan Isya di kalangan mereka panjang.
Macam di Mekah kalau kita kena pada bulan Ramadan, antara maghrib dan isyak itu 2 jam lebih tuan-tuan. Maghrib pukul 7, isyak pukul 9 lebih. Itu sebab kita baca dalam kisah-kisah para sahabat, antara maghrib dan isyak itu sempat khatam Quran, ada yang sempat balik tidur bersama dengan isteri sebelum isyak, seperti berlaku pada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini semua tak sembunyi dalam kitab-kitab hadis disebutkan tuan-tuan. Menunjukkan kepada kita bahawa keberkatan dalam hidup mereka, tapi tidak berlaku dalam hidup kebanyakan orang pada hari ini. Baik. Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada sanad yang sahih bahawa Mujahid khatam Quran antara maghrib dan isyak pada setiap malam bulan Ramadan. Diriwayatkan daripada Mansur, beliau berkata, Ali Al-Azdi mengkhatamkan Quran antara maghrib dan isyak pada setiap malam dalam bulan Ramadan. Diriwayatkan daripada Ibrahim bin Sa'ad, katanya bapa aku duduk ihtibak dan tidak berganjak sehingga dia mengkhatamkan bacaan Al-Quran. Masya Allah, duduk di antara maghrib dan isyak pun boleh khatam Quran untuk orang yang punya keberkatan waktu seperti yang digambarkan di sini. Sementara individu yang mengkhatamkan Quran dalam satu rakaat jumlahnya memang terlalu ramai, tidak terhitung. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Kata Al-Imam An-Nawawi, mereka yang terima kasih Yunus, Allahumma akfir mali wa waladi wa wasi'li. Ejaan tu betul kan? Wa wasi'li, waw sin ain, wa wasi'li fi dari wa barik li fima a'taitani wa ahsin amali waghfirli. Yang akhir tu pun betul kan? Waghfirli, waw alif ghain fa ra lam ya. Saya galakkan tuan-tuan yang memiliki peluang, marilah masuk ke dalam Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Kat situ ada banyak doa yang dikongsikan oleh para ustaz, para ustazah. Kalau kesempatan yang memiliki Telegram, marilah masuk Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Kami target nak capai 25,000 angka penyertaan, insya-Allah tak lama lagi. Jadi di situ kita berkongsi-kongsi doa, pengalaman, insya-Allah, perkara-perkara kebaikan. WhatsApp group sahabat Ustaz Zahazan dah penuh. Jadi kita buka sekarang Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Ahlan wa sahlan kepada tuan-tuan, jemputlah masuk. Baik. Antara golongan terdahulu ialah Utsman bin Affan yang khatam Quran pada setiap rakaat. Tamim Ad-Dari dan Sa'id bin Jubair yang khatam pada setiap rakaat dalam Kaabah. Allahu Akbar. Dalam Kaabah dimasukkan, sama ada masuk dalam Kaabah ataupun sembahyang dalam Hijr Ismail. Kerana Hijr Ismail juga merupakan sebahagian daripada dalam Kaabah. Kerana bila Nabi SAW membuka kota Mekah, Nabi telah pun bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, kalaulah penduduk Mekah ni dah lama masuk Islam, tentulah aku akan robohkan Kaabah ni dan bina dia mengikut binaan datuk aku Ibrahim alaihissalam. Kerana kita tahu pada usia Nabi 35 tahun sebelum menjadi Nabi, maka berlaku banjir besar di Mekah merobohkan Kaabah. Kontraktor di kalangan orang jahiliah pada masa itu diketuai oleh Abu Jahal telah mengubah bentuk Kaabah itu, ditinggikan sehingga pintunya pun ke paras dada seseorang kita ataupun di paras kepala kita, tengkuk kita. Nabi bersabda, kalau aku punya peluang, aku nak robohkan Kaabah ni, jadikan dia seperti binaan Ibrahim AS yang lebih panjang. Bukannya tinggi, dia panjang. Tapi oleh kerana aku takut ia akan menjadi satu permainan oleh semua pemimpin-pemimpin Islam, tak kala mereka naik semuanya akan meroboh Kaabah nanti, maka aku mengekalkan ia seperti binaan Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Kerana Nabi tidak mahu Kaabah menjadi tempat pertaruhan, permainan oleh pemimpin-pemimpin yang naik di kalangan umat Islam. Maka Nabi tidak mengubahnya. Maka ketika Nabi masuk dalam Kaabah, Aisyah radhiyallahu anha nak mengikutinya, maka Nabi SAW telah menyuruh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin supaya sembahyang dalam kawasan Hijr Ismail, lingkungan tu. Itu juga merupakan sebahagian dari dalam Kaabah, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam peristiwa berlaku ni, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair yang khatam Quran setiap rakaat dalam Kaabah. Ini kelebihan Allah berikan kepada mereka. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Ini adalah kelebihan yang Allah beri kepada orang terpilih di kalangan hamba-hambanya yang punya keikhlasan lebih daripada orang lain, maka Allah beri kepadanya apa yang tidak diberikan kepada orang biasa-biasa. Manakala individu yang mengkhatamkan Quran pada setiap minggu, jumlah mereka pun ramai. Perkara ini dinukilkan daripada buatan Utsman bin Affan juga, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab dan sejumlah tabi'in seperti Abdul Rahman bin Yazid Al-Qamah dan juga Ibrahim radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in.
Seorang daripadanya yang kita nyatakan tadi, Ubay bin Ka'ab, ini merupakan antara sahabat Nabi yang paling faqih. Bila Nabi terlupa dalam membaca Al-Quran, beliaulah yang membetulkan bacaan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Allah sengaja melupakan Nabi-Nya untuk mengajar kita nanti akhir zaman, bila-bila masa selepas wafatnya Nabi, kalaulah imam itu terlupa bacaan, bagaimana nak dibetulkan. Ini Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ubay bin Ka'ab ni antara sahabat yang paling faqih, yang paling alim. Dan saya pernah cerita kepada tuan-tuan, bila beliau membaca Al-Quran, Nabi perintahkannya untuk baca. Beliau baca, maka Nabi menangis mendengar bacaannya. Bacaannya cukup indah. Ada seorang lagi sahabat Nabi yang bacaannya indah, namanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Abu Musa al-Asy'ari ini merupakan sahabat Nabi yang datang dari Yaman, yang punya peranan besar dalam Islam. Orangnya rendah, kulitnya hitam, tapi hatinya cukup putih dan punya kemuliaan besar di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda, laqad utita mizmaran min mazamir Daud. Wahai Abu Musa al-Asy'ari, anda telah diberikan satu seruling daripada seruling Nabi Daud, kerana keindahan bacaannya yang cukup lunak, merdu, menarik perhatian orang mendengar. Abu Musa al-Asy'ari ini tuan-tuan, ketika datang ke Madinah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang mula-mula bersalam dengan Nabi. Salam tu salam. Ni salam ni pegang. Sekarang kita elakkan salam musim PKP. Tapi yang mula-mula mengajar bersalam adalah Abu Musa al-Asy'ari. Ingat nanti saya nak buat kuis. Siapa dapat jawab soalan, saya nak hadiahkan buku. Antara buku yang menarik, yang rare tuan-tuan. Tuan-tuan susah nak jumpa buku ni. Buku karangan Sahihul Fadilah yang berhormat, yang kita cintai, Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri. Ni karya tentang tasawuf, A to Z tentang tasawuf. Ni karangan beliau sebelum jadi menteri, ya tuan-tuan. Apa yang anda perlu tahu tentang tasawuf, A to Z tentang tasawuf. Nanti saya nak hadiahkan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dapat jawab kuis, soalan-soalan kuis yang saya akan tanya. Ya, apa soalan tadi? Sahabat Nabi yang mula-mula mengajar kita bagaimana bersalam. Bersalam. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu arda. Baik, ya. Jadi ini mereka antara yang kuat baca Al-Quran dan indah bacaannya, dan bacaannya sangat lunak, sangat merdu. Antaranya Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab dan sebagainya. Cara yang terpilih adalah keadaan berbeza-beza mengikut individu. Siapa yang dapat melihat ibarat yang indah dan pengetahuan dengan fikiran yang teliti, maka hendaklah dia berpada dengan kadar yang mendatangkan kefahaman dan sempurna pada dirinya. Ini yang best kitab Imam Nawawi. Kan Imam Nawawi menceritakan cerita, di hujungnya dia buat satu zubda, khulasa. Kata beliau, kita melihat perbezaan-perbezaan berlaku dalam kaedah dan cara bacaan. Ada yang mengkhatamkan Quran berkali-kali, ada yang mengkhatamkan sedikit. Jangan kita memahami bahawa yang banyak itu yang paling utama. Sebenarnya yang paling utama adalah tadabbur, kata beliau. Sahabat-sahabat Nabi, kita tak meragui kadar kefahaman mereka kepada Quran. Mereka lah generasi terbaik yang telah dilahirkan untuk Islam, memperjuangkan Islam, terantai kepada kita. Begitu juga tabi'in dan juga salafus salih. Tapi nak masuk kat sini, kalau seseorang kita mempunyai kefahaman bahasa Arab yang baik, bacaan Quran yang mendalam, dia berusaha untuk mentadabbur Quran itu hingga dapat memahaminya dan menyampaikan kepada orang ramai, itu lebih baik bagi seseorang yang berada pada tahap ulama. Kalau orang itu orang biasa, ayo jangan buang masa, banyaklah baca Quran. Tapi kalau orang itu orang alim, dia level seorang ustaz, orang yang berilmu, maka galakan kepadanya adalah untuk dia membaca Quran, mencari makna-makna baru, mentadabburnya dan mengajar orang untuk memahami Al-Quran. Itu lebih aula, kata Imam Nawawi. Baik, saya lanjutkan ni. Begitu juga bagi orang yang sibuk menyampaikan ilmu dengan urusan yang penting berkaitan agama dan masalah kaum mukminin, dia hendaklah berpada dengan kadar yang tidak menyebabkan tanggungjawabnya dan kendalian menjadi lompong. Jadi dia kena jalankan tanggungjawab menyampaikan ilmu. Peranan baginya adalah menyampaikan ilmu. Macam saya pernah cerita kepada tuan-tuan, jihad orang kaya adalah banyakkan infak, sedekah, wakaf, hibah dan sebagainya. Tapi jihad orang miskin adalah banyakkan puasa, agar semua punya kedudukan di sisi Allah SWT. Jadi beza-beza. Orang itu kalau orang alim, galakannya untuk menerangkan Quran, menyampaikan Quran, mengajar Al-Quran. Tapi kalau orang itu orang biasa, dia tak punya pengetahuan untuk menyampaikan, maka dia digalakkan baca Quran sebanyak-banyaknya. Baik, sekiranya dia tidak termasuk di kalangan yang disebutkan tadi, maka dia perlu banyakkan bacaan Quran semampunya, tanpa sampai ke tahap jemu atau membacanya dengan terburu-buru. Jadi jangan sampai jemu. Innallaha la yamalu hatta tamalu.
Sungguhnya Allah tidak akan merasa jemu terhadap kamu, sebaliknya kamulah yang akan merasa jemu. Oleh itu berpada-pada, bersederhana, istiqamah itu yang paling utama. Sebahagian mutaqaddimin maknanya ulama yang terdahulu, tidak gemar mengkhatamkan Quran dalam tempoh sehari. Kerana ada satu hadis sahih riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As yang menjadi dalil terhadap perkara itu, bahawa Nabi bersabda, la yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqal min salas. Tidak akan membaca Al-Quran dalam tempoh kurang daripada 3 hari. Jadi orang itu tidak akan faham agama. Hadis ini menunjukkan kepada kita galakan untuk baca Quran dan faham Quran. Kalau baca Quran terburu-buru, tergesa-gesa, lepas tu tak faham, ini Nabi SAW melarangnya. Hadis ini riwayat daripada Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan juga sahih mereka. Tirmizi berkata hadis ini hadis hasan sahih, wallahu a'lam. Adapun waktu mula dan khatam Quran bagi orang yang khatam dalam tempoh seminggu, Ibn Abi Dawud meriwayatkan dengan sanadnya, anna Uthman bin Affan kana yaftatihul Quran lailatul Jum'ah wa yakhtimuhu lailatul Khamis. Uthman bin Affan mula membaca Quran pada malam Jumaat dan mengkhatamkannya pada malam Khamis. Maknanya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu akan baca Al-Quran dalam masa 7 hari. Kalau kita bagikan 7 hari ni tuan-tuan, 30 juzuk bagi 7 hari, satu hari, Sayyidina Uthman akan baca sekitar 4 juzuk lebih, dekat 5 juzuk. Jadi maknanya tuan-tuan yang boleh sekalian, berarti Sayyidina Uthman bin Affan akan baca 4 juzuk pada hari Jumaat itu, dan beliau akan ambil surah Al-Kahfi. Kerana kita memahami bacaan surah Al-Kahfi itu sunnah yang dibacakan pada hari Jumaat atau malamnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga surah-surah yang lain Nabi beriltizam dengannya sebagai wirid. Contohnya surah Al-Mulk sebelum tidur, surah Sajadah sebelum tidur, 3 Qul sebelum tidur, meniupkan pada tapak tangan, menyapukannya kepada seluruh anggota badan, kan. Gini kita baca sebelum tidur, Qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiup kedua tapak tangan dengan sedikit ludahan. Kemudian sapu seluruh anggota badan kita mana yang sampai. InsyaAllah pada malam tu kita tidak akan dapat mimpi-mimpi yang buruk. Kita tak akan kena hantu himpit. Tahu hantu himpit? Orang cerita tentang hantu himpit hantu serkap. Kat Melaka panggil hantu serkap. Kena tidur, lepas tu kena tindih. Rasa nak baca apa pun tak boleh pada malam tu. Ketika nak baca, nak azan tak boleh. Orang Melaka kata itu hantu serkap. Pernah kena tuan-tuan? Allahu Akbar, insya-Allah tabaraka wa taala, ya. Ini adalah gangguan syaitan sebenarnya. Apa namanya sekalipun, syaitan tu punya nama yang mengganggu kita untuk was-was bila ambil wuduk, namanya walhan. Dalam cerita yang dikemukakan oleh Ibn Jauzi, syaitan ini, hantu ni duduknya di bahagian dubur dan kerjanya untuk menggodik bahagian tersebut sehingga seseorang yang telah ambil wuduk menjadi was-was, apakah wuduk aku terbatal, angin keluar dan sebagainya. Ada namanya khinzab, ada namanya umus sibyan. Tahu nama-nama ni? Nanti cerita dengan waktu lain. Baik, kembali kepada amalan yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, cara yang paling utama seorang mengkhatamkan Quran sebanyak sekali pada waktu malam dan sekali pada waktu siang, dengan menjadikan khatam siangnya pada hari Isnin dalam 2 rakaat salat subuh ataupun selepasnya, dan menjadikan khatam malamnya pada malam Jumaat 2 rakaat salat maghrib ataupun selepasnya, supaya didapat memulakan awal dan akhir Al-Quran pada siang dan juga malam. Ini kata Al-Imam Al-Ghazali, seorang ahli mujtahid yang faqih dalam mazhab Syafi'i, berkata demikian. Cubalah kita aim untuk khatam Quran sekali pada waktu siang, sekali waktu malam. Waktu siang jadikan pada hari Isnin, waktu malam jadikan hari Jumaat. Ibn Abi Dawud meriwayatkan pula daripada Amr bin Murrah At-Tabi'i, berkata mereka gemar mengkhatamkan Quran mula pada awal waktu malam ataupun siang. Ini ada berbagai-bagai kaedah. Sayyidina Uthman tadi sebagai contohnya memulakan bacaan pada malam Jumaat, mengakhirkannya pada hari Khamis. Ini cadangan Imam Ghazali pula lain, cadangan daripada Amr bin Murrah lain. Diriwayatkan daripada Talha bin Musarrif, seorang tabi'in yang agung, katanya, siapa yang mengkhatam Quran pada bila-bila waktu siang, waktu malaikat akan bersawal atasnya hingga ke petang.
Siapa mengkhatamkan Quran pada bila masa pada waktu malam, malaikat akan bersawat atasnya hingga ke pagi. Bersawat ni maksudnya mendoakan keberkatan. Malaikat akan mendoakan keberkatan, kebaikan untuk seorang sampailah ke waktu seterusnya. Ad-Darimi meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad daripada Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu an, beliau berkata, "Idza waqafa khatmul Qur'ani awal lail, sallat alaihi al-malaikatu hatta yusbih. Wa idza wafaqa khatmuhu akhir al-lail, sallat alaihi al-malaikatu hatta yumsi." Kata Sa'ad bin Waqqas, beliau berkata, siapa yang khatam Quran bertepatan waktu malam, maka malaikat akan bersawat ke atasnya sampai ke pagi. Siapa yang khatam pada akhir malam, maka malaikat akan bersawat atasnya hingga ke akhir petang. Kata Darimi, hadis ini hadis hasan daripada Sa'ad. Ini adalah kata-kata yang melibatkan perkara gaib, malaikat. Mustahil Sa'ad bin Waqqas berkata dengan maklumat daripada dirinya. Dia tentu dapat informasi daripada Rasulullah SAW. Maka kata Imam Darimi, hadis ini hadis hasan. Walaupun ia kelihatan seperti hadis yang mauquf, tetapi mauquf ke atas sahabat yang mulia, dan tentunya menceritakan tentang malaikat ni bukan urusan manusia. Ia tentu datang daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang boleh mandai-mandai mengatakan demikian. Diriwayatkan daripada Habib bin Abu Thabit At-Tabi'i bahawa beliau mengkhatamkan Quran sebelum rukuk. Kata Imam Abu Dawud, siapa yang begitu juga yang dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal. Baki perbahasan dalam kitab ini ada disebutkan pada bab yang akan datang. Jadi tuan-tuan, inilah dia renungan untuk kita pada pagi ini tentang apa yang kita pelajari, hukum mengambil upah. Kita dah katakan tadi harus. Maknanya kalau kita bekerja jadi ustaz, jadi ustazah, mengajar online, ambil wang, yuran tertentu, itu tidak ada masalah. Seperti yang menjadi pilihan dalam mazhab Syafi'i. Dan yang kedua, kita lihat bagaimana kesungguhan para tabi'in ridwanullahi alaihim ajma'in, salafus salih yang telah saya terangkan tadi. Mereka merupakan golongan yang sangat cenderung dan berusaha untuk mengkhatam Quran ikut kemampuan, dan bahagikan diri kita, lihat diri kita sama ada kita ni seorang yang alim faqih yang mempunyai peranan besar dalam mendidik masyarakat, baca dan menerangkan kepada masyarakat, lebih aula daripada mengkhatamkannya untuk ibadah kita seorang diri. Tapi kalau kita ni orang biasa-biasa yang tidak punya peluang untuk menyampaikan ilmu, maka banyakkanlah baca Al-Quran. Ya, jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita. Letaklah target sekurang-kurangnya kita dapat khatam Quran dalam masa 3 bulan. Saya nak ijazah kan tuan-tuan, ikut kaedah yang guru kami ajar, bagaimana cara nak khatam Quran dengan mudah tuan-tuan ya. Tuan-tuan lihat Quran ada 600 muka surat lebih kurang. Cuba kita bahagikan Quran kepada 10 juzuk, 10 juzuk, 10 juzuk. Jadi berapa? 30 juzuk kan? Jadikan bacaan Quran kita dalam sebulan sebanyak 10 juzuk. 2 bulan 20 juzuk, 3 bulan 30 juzuk. InsyaAllah dalam setahun kita akan khatam Quran sekurang-kurangnya 4 kali. Kerana ada 4 kuarter kat situ. Bagaimana? Satu juzuk ada 20 muka surat tuan-tuan. Kalau 10 juzuk ada 200 muka surat kan? Bagikan 200 muka surat itu kepada 20 hari. Kerana dalam sebulan ada 30 hari. Kemungkinan dalam 30 hari itu kalau isteri kita dia uzur, kita pun mungkin banyak komitmen, ada tanggungjawab tertentu, kita bagi secara sistematik. Dalam 20 hari kita target untuk baca sebanyak 200 muka surat. Bahagikan 200 muka surat dibagi pada 20 hari, kita akan mendapati satu hari cuma baca 10 muka surat saja. Dan kalau bagikan 10 muka surat kepada 5 waktu semayang, kita perlu membaca sebanyak 2 muka surat saja satu waktu semayang. Yang mana benda itu terlalu mudah. Ingat tuan ya? Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Bila kami berikan Al-Quran ini kepada umat ini, ada kalangan mereka yang zalim pada dirinya, tak baca melainkan sedikit saja. Ada yang muqtasid, yang sederhana. Ada yang baca Quran dengan bersungguh-sungguh. Jadi yang baca bersungguh-sungguh itu mendapat pilihan daripada Allah, merupakan manusia pilihan daripada Allah. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat amalkan prinsip mudah ni. Saya ulang balik semula. Dalam sebulan ada 20 hari saja kita ambil. Kita perlu membaca sebanyak 10 muka surat seharian. Bagikan kepada 5 waktu semayang. Kita cuma baca 2 muka surat saja satu waktu semayang. 2 muka surat ni tadi kali dengan 10 hari. 2 muka surat ni kali dengan 5 waktu semayang jadi 10 muka surat. 10 muka surat kali dengan 20 hari, 200 muka surat, itulah 10 juzuk. Berarti setiap 3 bulan kita akan khatam Quran insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan kerana kehadiran tuan-tuan pada pagi ini. Sekali lagi saya menyuruh tuan-tuan mari sama kita makan habatus sauda. Ya, minyak habatus sauda yang telah Telaga Biru hasilkan dalam bentuk packaging seperti ini, mudahkan tuan-tuan. Tuan-tuan dapatkan 3, kami hadiah 1 botol lagi. 1 botol tu hadiahlah kepada ibu kita, adik-adik kita ke.
Kerana mengamalkan sunnah ni satu tuntutan, terutamanya dalam suasana fitnah pada hari ini, ujian yang menimpa umat Islam. Fitnah ni makna ujian ya, iaitu kita dilanda pandemik. Dan bagi kita amalkan sunnah Nabi ni, makan habatus sauda, Nabi menjamin penyembuh kepada semua penyakit melainkan kematian saja. Kami dah proses dalam bentuk yang mudah, iaitu dalam bentuk kapsul seperti ni. Makanlah 2 biji waktu pagi, 2 biji waktu malam. Saya makan lebih daripada itu, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh kunyah, tengok saya kunyah. Bismillah. Lumayan, Kalau kita nak minum minyak tu mungkin tak mampu, nak makan bijirin itu mungkin susah, nak storage, kami jadikan dalam bentuk kapsul seperti ini. Marilah gunakan ya, dan hadiahkan orang klinik kita. Andai kita sihat, dan bagi yang nak meniaga pun boleh lihat package yang dikemukakan untuk jadi stokis, dropship dan sebagainya. Kami menawarkan tawaran yang terbaik dan adil untuk semua. Marilah sama kita bukan setakat makan, dan ajak orang klinik kita untuk sihat, kempen sihat mengikut sunnah, insya-Allah ya. Terima kasih tuan. Di akhir ni marilah sama kita tutup dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan berada dalam situasi baik, kita terpaksa berjalan, kita terpaksa singgah di tempat-tempat tertentu, kita terdedah kepada penyakit yang sedang berlaku pada hari ini, saya terjumpa satu doa yang menarik, tuan ya. Doa ni bertajuk doa bila kita singgah di suatu perhentian. Daripada kitab Azkarul Imam Nawawi. Doa ni pada muka surat ke 153, Nabi menganjurkan kita untuk baca A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimahmu yang maha sempurna dari segala kejahatan dan benda yang dijadikan. Maknanya kita mungkin singgah di toilet awam, kita mungkin berhenti sembahyang di R&R, kita mungkin ziarah orang sakit ke hospital. Bacalah doa ni agar Allah pelihara kita dari sebarang bahaya, tuan ya. Muka surat 153 daripada kitab ni bagi tuan yang memiliki Azkarul Azkar. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kalau kita nak bacakan untuk anak kita masih kecil, kalau lelaki u'izuka bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kalau kita baca untuk anak perempuan yang kecil, u'izuki bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ini adalah merupakan doa yang penting selain daripada bacaan zikir doa kita keluar daripada rumah. Sekian. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكثر مالنا ولدنا وسع لنا في دارنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وأطيل حياتنا على طاعتك وأحسن أعمالنا واغفر لنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, jangan lupa sebelum beridah daripada majlis ilmu pada kali ini, marilah sama tuan-tuan bangun sembahyang sunat 2 rakaat. Namanya salat sunat syuruk ataupun salat sunat isyraq. Iaitu salat sunat disebut Nabi bila melakukannya, seorang itu seolah dia dapat pahala mengerjakan umrah sempurna, kata Nabi. Dalam hadis lain, seolah dia mengerjakan haji sempurna, tamah. Jangan abaikan peluang ini, hari cuti seperti ini. Dan nanti pukul 11, pukul 12, kita sembahyang sunat duha. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Dan paling banyak Nabi lakukan 8 rakaat. Jadi marilah sama kita ambil sunnah ini, rebut hadis ini, amalan kecil,
pahala besar. Sekian dari saya. Moga dapat share video ni ke seramai saudara mara kita, sahabat anda yang kita kenal, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Rida Abdul Rashid, Bahaya Zahaman, Azizan Mazlan, Muhammad Asfani. Jom masuk Telegram Jom kesut MMK Saida, Top Fan Samiza, Umi Adam, Salma Hussein, Ku Aisyah, Aziza Yusuf, Nas Ahmad Zaki, Cikgu Yusuf, Farah Wahida, Top Fan Adiba Syahrum, Hafiz Syahar, Yunus, Farha FBO, Wanda Azia, Aida Azita, Ustaz Syafiq Murad. Terima kasih Ustaz Syafiq Murad. Ustaz Wahid. Terima kasih semua. Kamisa HMS, Sauda, terima kasih. Doa Ustaz berilmu dalam solusi terbaik. Terima kasih saudara-saudara. Terima kasih. Mereka memiliki solusi, Alhamdulillah. Dapat langgan solusi, Alhamdulillah. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Tak sempat nak sebut semua nama. Saya doakan kalian, saya tinggalkan kalian dalam penjagaan Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.